saya akan berkongsikan sedikit tazkirah ataupun peringatan ringkas yang berkaitan tentang tema ukhuwah. Saya merujuk kepada sebuah buku yang sangat baik untuk dibaca, iaitulah buku Dalam Dekapan Ukhuwah tulisan Salim Effillah, yang mengumpulkan kisah-kisah hidup dan pengajaran yang berkaitan tentang bagaimana pentingnya penjagaan ukhuwah ataupun hubungan antara sesama manusia yang sangat perlu dipelihara dan dituntut dalam agama Islam sendiri. Jadi saya tergerak untuk nak berkongsi salah satu tajuk yang terkandung dalam buku ini, iaitulah tajuk Terpujilah Kita. Tajuk yang sangat-sangat kita harapkan sebenarnya daripada Allah SWT, dan kita mendapat pujian dan mendapat sanjungan pengiktirafan daripada Allah SWT atas suatu perbuatan yang kita lakukan. Dan apakah perbuatan tersebut? Kita mulakan dulu dengan sebuah kisah, iaitulah kisah penceramah muda yang telah dijemput hadir ke dalam satu seminar, di mana seminar itu mengumpulkan orang-orang hebat, profesor-profesor dan juga panel-panel yang turut sebaris, dibariskan bersama dengannya adalah di kalangan doktor pakar dan mereka yang memiliki ijazah kepakaran dalam bidang masing-masing. Jadi beliau telah dijemput untuk nak berkongsi sedikit ilmu yang beliau ada, dan beliau merasakan kecil dalam program tersebut. Namun atas semangat untuk berkongsi, maka digagahkan diri dan dia terus berkongsi apabila tiba gilirannya untuk menyampaikan ilmu yang ada pada dirinya. Maka di akhir seminar tersebut, seorang yang agak veteran telah bangkit dan telah mengkritik setiap butir apa yang disebutkan, juga telah mengkritik peribadi pemuda tersebut sendiri dengan mengatakan bahawa dia masih belum matang, rugi mereka berada di sini, membuang masa mendengar kepada kata-kata orang yang bukan pakar dan bukan ahli dalam bidangnya dan sebagainya, sehingga dia merasakan bahawa setiap sudut dirinya itu diserang. Walau bagaimanapun dijeling ke kanan dan ke kiri melihat kepada pengacara majlis dan juga kepada panel yang lain, dilihat ada sedikit sinar di mana mereka kelihatannya tidak menyetujui cara ataupun mungkin poin pada pakcik ataupun veteran yang sedang mengkritik pemuda tadi. Maka dalam hatinya itu tergerak juga untuk nak membidas semula dengan mungkin mengatakan bahawa apa-apa pun saya dijemput di sini kan, dan of course ada suatu kelebihan yang ada pada saya yang mungkin tiada pada pakcik, dan boleh mengkritik sahaja pakcik ini tidak beradab, tidak menghormati majlis dan sebagainya, boleh memalukan semula pakcik tersebut. Walau bagaimanapun pemuda tersebut apabila membalas ataupun menjawab semula kritikan pakcik tersebut, dia memulakan dengan satu permintaan maaf, merendahkan dirinya serendah-rendahnya, dan menambah lagi dengan pelbagai kekurangan yang dimiliki olehnya dengan penuh dengan penuh santai dan menghiburkan hadirin yang ada pada hari itu. Maka di akhir majlis tersebut, semuanya beredar tanpa tidak lepas daripada mengucapkan tahniah dan terima kasih ke atas pemuda tersebut. Walaupun beliau tu bukan siapa-siapa, tetapi dia telah dihargai dengan begitu hebat disebabkan akhlak beliau merespon kepada pakcik tadi. Sehinggalah di akhir majlis dilihatnya pakcik tadi masih tidak bergerak daripada dewan, dan dihampiri pakcik tersebut, memulakan kata-kata baik dengan pakcik tersebut, dan akhirnya pakcik tersebut membuka dirinya kepada permohonan maaf dan merendah diri, dan akhirnya mereka berbual mesra sehingga ke hari ini mereka masih berhubung. Itulah satu kisah benar yang kita boleh ambil satu iktibar yang sangat baik, iaitulah dengan apabila kita ni dibaling dengan batu lalu kritikan dan hentaman yang tajam, kita balasnya dengan buah, seolah kita ni sebuah pokok buah kan, dibaling batu maka kita lemparkan dengan buah. Seterusnya saya suka untuk kaitkan sebenarnya apa yang dilakukan oleh pemuda tadi itu sangat bertepatan dengan apa yang Allah firmankan dalam surah An-Nahl ayat 125, di mana kita tahu Allah telah berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kita melihat dalam turutan suruhan Allah dalam menyeru kepada agama Allah SWT, Allah memulakan dengan penting untuk kita menyeru dengan hikmah yang pertama sekali, kedua dengan nasihat ataupun peringatan yang baik,
dan ketiga akhirnya barulah mengambil jalan untuk berdebat ataupun berhujah untuk menegakkan apa yang kita mahu tegakkan. Kita melihat bahawa debat itu di-highlight dalam ayat ini sebagai satu jalan akhir. Jadi itu kerana apa? Kerana pentingnya untuk kita mulakan dengan suatu perbuatan yang hikmah, satu peringatan yang baik supaya kita nak menjaga perkara usul dalam agama kita, iaitu ukhuwah. Jadi debat biasanya berakhir dengan satu mungkin perseteruan ataupun salah faham menyebabkan akhirnya masing-masing hanya menegakkan benang yang basah ataupun masing-masing tetap berkeras dengan pendirian masing-masing, tidak menemui jalan buntu. Jadi kita cuba amalkan apa yang diseru oleh surah An-Nahl ayat 125 tadi. Seterusnya kita melihat sebenarnya dalam kisah Nabi Ibrahim AS. Dalam riwayat hidup baginda kita melihat baginda sentiasa berhujah, sentiasa berhadapan dengan pelbagai golongan untuk nak membawa mesej agama Allah SWT. Kita lihat sejak kecil lagi kan baginda sehingga dibaling ke dalam api kerana apa? Dia berhujah against kaum dia dengan mengatakan bahawa tanyalah berhala yang besar itu, dia yang tengah memegang kapak kan. Jadi kaum dia yang speechless, yang dalam hatinya mengatakan betul juga cakap budak ni kan, tapi memang kurang ajar kan, kerana memperlekehkan kami, sehingga akhirnya mereka tidak juga menyambut seruan baginda alaihissalam. Seterusnya kita dengar juga kisah Nabi Ibrahim berhadapan dengan Namrud. Namrud mengatakan dia Tuhan. Maka Nabi Ibrahim berkata, kalau kamu Tuhan aku boleh menerbitkan matahari daripada timur kemudian menenggelamkan di barat. Kalau kamu Tuhan, terbitkan sebaliknya, terbitkan matahari itu di belah barat. Dan buktikan kepada aku dan seluruh kaummu ini. Maka Namrud yang hakikatnya memang tidak berkuasa terdiam dengan hujah yang dinyatakan oleh Ibrahim. Tapi itu adalah hujah jidal, wajadilhum tadi tu, dengan hujah berdebat tadi tu memang Nabi Ibrahim boleh menang. Tapi kita lihat dalam tu tidak disebut outcome ataupun kesan daripada itu Namrud beriman atau kaumnya beriman, tidak. Kita melihat pada akhirnya Nabi Ibrahim telah mengambil jalan yang agak lembut sebenarnya di akhir apabila berjumpa dengan kaum dia, antaranya yang menyembah matahari, bulan dan sebagainya. Dia membawakan satu ibarat dalam surah Al-An'am. Nabi Ibrahim telah membawakan satu ibarat bagaimana kalaulah dia seorang yang melihat bulan, tetapi bulan itu kemudiannya hilang apabila siang terbit, maka itu bukanlah Tuhan. Begitu juga dengan matahari. Apabila matahari yang besar, yang hebat pada siang itu tiba-tiba hilang ketika malam, maka itu juga bukan Tuhan. Itu perumpamaan yang Nabi Ibrahim sebutkan di hadapan kaum dia. Kalau aku berfikir begitu, maka sangat logik mengatakan bahawa itu semua bukan Tuhan. Tuhan aku adalah Allah yang sentiasa kuat dan maha ada setiap masa. Kita lihat kat situ bagaimana Nabi Ibrahim akhirnya instead of berjidal, dia membawa kepada self reflection kan, menceritakan bahawa kalau aku begini, kalau aku begitu, kalau aku berfikir lebih, maka aku akan mendapat ini dan itu. Jadi itu sangatlah mengelakkan daripada perdebatan ataupun berhujah kan. Walaupun tidak disebutkan outcome daripada kisah tersebut, kita melihat kematangan Nabi Ibrahim dalam berhujah. Seterusnya kita cuba simpulkan dalam kes ini sebenarnya sangat berkait dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, iaitu apabila baginda menyebutkan dalam satu hadis qudsi riwayat Abu Dawud, Allah mengatakan, Allah berfirman, aku menjaminkan sebuah mahligai di tengah-tengah syurga untuk orang yang menahan diri daripada debat meskipun dia benar. Itu adalah satu jihad yang sangat hebat. Dan kalau saya boleh simpulkan di akhir perkongsian ini, Salim Ifilah menyebut dalam dakapan ukhuwah ataupun dalam dakapan ukhuwah, terpujilah kita kan. Inilah benda yang kita kejarkan, iaitu kita harapkan pujian tak lain tak bukan daripada Allah SWT apabila pertama sekali apabila pembenaran diri itu adalah kurang ataupun kita tidak lebihkan daripada kebenaran yang suci. Maksudnya kita utamakan kebenaran dari segi apa? Kebenaran untuk kita menjaga ukhuwah, perkara yang usul dalam agama kita, daripada kita sekadar meningkatkan atau meninggikan ego kita kerana kita merasakan kita di pihak yang benar. Kedua, iaitu apabila kita berakhlak mulia, kita merendah diri, merendah hati. Kita melihat kisah pemuda tadi, bagaimana orang tahu walaupun mungkin dia tidak menjawab soalan ataupun menjawab hujah-hujah pakcik tadi tu, tapi kerana dia merendah diri, dia siap berseluruh dengan mengatakan
dikatakan dia seorang yang sangat lemah, perlukan teguran dan sebagainya, sehingga akhirnya mereka yang lain sangat appreciate, menghargai dan mengucapkan tahniah ke atas beliau. Dan akhir sekali, kita terpujilah kita apabila kita memilih untuk menaklukkan hati dan jiwa daripada kita memenangkan pandangan kita semata-mata, kerana kita memikirkan bahawa ukhuwah sesama kita itu sangat penting untuk dijaga, berbanding dengan apabila kita benar dan kita menegakkannya sehingga terjejaslah, terlukalah hati orang-orang sekeliling kita dan akhirnya mereka menjauh dan sehingga kesudah tidak mendapat kebenaran yang sepatutnya mereka miliki. Wallahu a'lam, moga sedikit peningkatan pendek ini memberi pengajaran kepada kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.